Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton AB Live kita pada pagi ini. Selamat datang diucapkan ke Majlis Pesta Maya PKKP UTM bersempena sambutan Minggu KKP Peringkat Negeri Johor. Majlis ini akan berlangsung selama 3 hari yang mana kita dah bermula daripada hari semalam dan insyaAllah akan berakhir pada hari esok. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada pihak penganjur iaitu Pejabat Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan UTM dengan kerjasama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor atas penganjuran program yang sangat bermanfaat ini. Okey, bagi memulakan slot ceramah pada pagi ini, kita mengalu-alukan kehadiran Puan Siti Zaleha binti Abdul Rahim selaku penceramah jemputan kita untuk tajuk mudahnya menguruskan bahan kimia di tempat kerja. Tajuk yang menarik kan dan ramai yang boleh relate lah, terutamanya yang bekerja di Makmal. Okey, terima kasih Puan Siti Zaleha kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kita pagi ini. Okey, insyaAllah sebelum kita bermula, saya Nur Syazwani binti Aznan daripada Unit Pengurusan Bahan Kimia Pusat Pengurusan Makmal Universiti. Selaku moderator pada hari ini ada beberapa pesanan yang perlu disampaikan sebelum kita bermula. Baik, semasa sesi ceramah berlangsung, link pendaftaran kehadiran akan dipaparkan di ruangan komen. Jadi semua peserta yang menonton sesi kita pagi ini dikehendaki untuk mendaftarkan di link tersebut ya. Kerana sepanjang berlangsungnya ceramah, kita akan adakan cabutan bertuah kan. Selain pada itu, kita juga akan adakan kuis berkaitan dengan tajuk pengurusan bahan kimia. Jadi untuk layak memenangi kedua-duanya, cabutan bertuah dan kuis, peserta diminta untuk tunggu sehingga pemenang diumumkan. Jadi stay berada di talian, yang mana tahu bertuah kan. Okey, jadi kalau ada apa-apa persoalan ataupun kemusykilan, boleh tanya di ruangan komen. Nanti kita akan pilih soalan yang terpilih. Saya akan majukan kepada pihak penceramah dan insyaAllah sebelum habis sesi, kita beri ruang kepada penceramah untuk menjawab soalan-soalan tersebutlah. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan sesi ceramah yang akan disampaikan oleh Puan Siti Zaleha binti Abdul Rahim, Ketua Seksyen Hygiene Industri, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor. Jadi dengan segala hormatnya Puan, saya persilakan. Okey, terima kasih Puan Wani. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua peserta. Okay. Selamat datang ke program ceramah perkongsian ilmu pada pagi ini. Okay, seperti yang diperkenalkan, saya Siti Zaleha binti Rahim. Sekarang berkhidmat di bahagian di Seksyen Hygiene Industri JKKP Johor. Itu tajuk yang diberikan kepada saya, mudahnya menguruskan bahan kimia di tempat kerja. Iaitu saya harap sempena sambutan Minggu Keselamatan ini, sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mengikuti program pada hari ini. Okey, saya teruskan tanpa membuang masa. Okey, ini tajuk yang diberikan kepada saya. Okay, jadi tu objektif utama pada hari ini, apa yang hasrat saya, hasrat agar perkongsian ini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua. Okay, objektif utama saya pada hari ini, kita dapat berkongsi apa hazard yang terhasil daripada bahan kimia. Bermakna semasa bekerja mengendalikan bahan kimia, terlibat dengan penggunaan bahan kimia, apa hazard-hazard yang akan terhasil yang boleh berkemungkinan memberi kesan kepada pekerja. Seterusnya, saya sentuh juga berkenaan dengan perundangan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, apa-apa perundangan KKP yang berkaitan dengan pengurusan bahan kimia di tempat kerja. Seterusnya, kita tengok kepada langkah kawalan pendedahan sebab bila ada hazard, ada risiko yang pekerja terdedah terhadap hazard bahan kimia, kita perlu tahu apa langkah kawalan pendedahan yang perlu setiap majikan apply dekat tempat kerja, sama ada untuk hapuskan hazard tersebut ataupun sekurang-kurangnya kita nak kurangkan kesan pendedahan bahan kimia terhadap pekerja. Dan seterusnya objektif utama dia pada hari ini, saya harap semua yang berada pada sesi ini dapat mengaplikasikan konsep pengurusan bahan kimia di tempat kerja. Nanti kita akan tengoklah apa sebenarnya konsep yang dicadangkan oleh JKKP.
Okey, pembentangan saya ataupun sharing knowledge saya pada pagi ini, saya bahagikan kepada 4 bahagian utama, iaitu kita tengok hazard bahan kimia, perundangan KKP berkaitan dengan pengurusan bahan kimia di tempat kerja. Okay, kita perlu tengok takrifan penggunaan, kenapa kita kena faham apa definasi ataupun penggunaan bahan kimia di tempat kerja, kerana takrifan di dalam peraturan USH nanti kita perlu faham definisi penggunaan dan seterusnya kita tengok konsep pengurusan bahan kimia di tempat kerja. Okay, kita tengok sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan di sini mungkin kebanyakannya adalah yang terlibatlah aktiviti kerja seharian terlibat dengan penggunaan bahan kimia di tempat kerja. Okay, jadi itu kita tengok apa dia hazard yang mungkin terlibat, yang mungkin ada di dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja. Okay, hazard bahan kimia antaranya daripada gas toksik, daripada peluntur dan juga mana-mana logam berat yang digunakan di tempat kerja. Okay, seterusnya kita tengok bagaimana kesan hazard kimia ini kepada kesihatan pekerja. Okey, bagaimana pekerja boleh terdedah, kita tengok daripada bagaimana pendedahan hazard bahan kimia ni kepada pekerja. Dia melalui pendedahan dia kepada pekerja. Pertama dia melalui serapan melalui kulit ataupun mungkin pekerja dia tersedut melalui pernafasan ataupun melalui makanan dan minuman yang telah terdedah ataupun tercemar kepada bahan kimia, ataupun mungkin semasa dia melakukan aktiviti kerja berlaku kemalangan di mana pekerja ni tertusuk ataupun tersuntik dengan bahan kimia. Dan kita tengok pula bila dah terdedah kepada hazard kimia di tempat kerja, okay, apa antara tanda awal yang kita boleh kesan yang menunjukkan yang kita ni telah terdedah kepada hazard kimia. Okay, mungkin daripada kita sukar nak bernafas, kita dah dapat kesan awal, ataupun berlaku kerensaan pada kulit, mata, tekak, dah berlaku ketidakselesaan, ataupun tiba-tiba mungkin kita berasa letih ataupun lesu tidak seperti keadaan biasa semasa kita menjalankan kerja, ataupun mungkin kesan yang jangka panjang sikit kita dah sukar untuk tidur. Okay, apa kesan? Kalau untuk yang kesan serta-merta, okay, bila kita terkena dengan bahan kimia ni akan berlaku kelecuran, boleh menyebabkan buta jika terkena mata, kita boleh sakit kepala ataupun kegagalan fungsi organ utama. Seterusnya kita tengok antara langkah-langkah kawalan lah. Okey, untuk kawalan hazard kimia ini sebenarnya langkah kawalan yang biasa yang tidak mengikut hierarki kawalan, tapi selalunya apa ini yang difahami oleh pekerja. Bila bercakap dengan kawalan hazard kimia, dia menyentuh berkenaan dengan kawalan kejuruteraan, berkenaan dengan kawalan pentadbiran, latihan, prosedur kerja, tanda amaran, kita sentuh juga pada PPE, pemakaian respirator ataupun sarung tangan, glove yang sesuai dengan pengendalian bahan kimia. Kita rujuk kepada air monitoring ataupun kita tengok kepada dia punya had pendedahan yang dibenarkan ataupun PEL. Okay, kita dah tengok dah antara hazard-hazard kimia yang mungkin pekerja akan terdedah semasa mengendalikan bahan kimia di tempat kerja. Okay, sekarang kita pergi ke bahagian kedua pula. Kita tengok bila terdapatnya penggunaan bahan kimia di tempat kerja, okay, apa asas perundangan yang dikuatkuasakan oleh JKKP. Okay, ini adalah perundangan berkaitan dengan pengurusan bahan kimia di tempat kerja. Okay, kita mulakan dengan akta dan peraturan, itu kita punya sebagai kita punya ibu lah. Okay, kemudian terdapat perintah larangan penggunaan bahan untuk tata amalan dan juga garis panduan. Dia sebenarnya adalah menyokong kepada peraturan yang menjelaskan lagi dengan lebih detail bagaimana pihak majikan dan pihak pekerja nak mematuhi apa-apa peraturan berkaitan dengan pengurusan bahan kimia. Okay. Secara keseluruhannya terdapat 5 peraturan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 1994 dan juga di bawah AKJ. Peraturan khusus untuk pengurusan dan juga penggunaan bahan kimia di tempat kerja, iaitu yang pertama kita ada peraturan KKP, pengelasan, pelabelan dan helaian data keselamatan bahan kimia ataupun peraturan kelas. Okay, kita ada peraturan KKP penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan ataupun yang selalu kita sebut sebagai peraturan USH. Okay, di bawah AKJ pula kita ada peraturan habuk galian, peraturan proses asbestos dan juga
peraturan timah hitam. Okay. Kita tengok boleh dikatakan dalam peraturan ini sebenarnya di banyak perkara, tetapi yang saya pamerkan di sini antara perkara utama ataupun yang paling penting untuk diketahui secara asasnya oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, pertama kita pergi tengok dekat peraturan kelas. Okay, sebenarnya peraturan kelas ni dia adalah terpakai untuk pembekal bahan kimia, sama ada pembekal utama ataupun pembekal subsidiary. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu juga ambil maklum tentang peraturan ini, sebab apabila nanti saya akan jelaskan kemudian bagaimana peraturan kelas ini perlu difahami bukan sahaja kepada pembekal bahan kimia. Okey, di dalam peraturan kelas ini, yang pertama dia menyatakan tentang kepada kewajipan pembekal untuk mengelaskan bahan kimia, mengikut tata amalan industri untuk pengelasan bahan kimia dan komunikasi hazard, di mana bahan kimia ini perlu dikelaskan sama ada ianya dikategorikan di bawah bahaya fizikal, bahaya kesihatan ataupun bahaya alam sekitar. Nanti sebenarnya apa yang saya jelaskan nanti kemudian kita akan nampak. Kenapa? Walaupun mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini bukan pembekal bahan kimia, tetapi kenapa perkara ini perlu juga kita ambil maklum sebagai salah satu daripada peraturan di bawah pengurusan bahan kimia tempat kerja. Kemudian peraturan kelas juga menyatakan, dia kata pembekal hendaklah melabelkan setiap bungkusan bahan kimia perlu dilabelkan oleh pihak pembekal. Dan di bawah peraturan 13, dia kata pembekal hendaklah mengemukakan helaian data keselamatan kepada semua penerima bahan kimia. Ini adalah 3 perkara utamalah yang perlu kita ketahui di bawah peraturan kelas. Seterusnya kita tengok pula kalau di bawah peraturan YUSH apa perkara yang paling utama yang kita perlu tahu. Yang pertama tentulah untuk daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Tentang sihir syar'i yang selalu kita sebut sihir syar'i, laporan sihir syar'i. Sebab daripada laporan sihir syar'i inilah kita akan tahu apa langkah kawalan yang paling sesuai untuk majikan laksanakan di tempat kerja. Dia sentuh juga tentang pelabelan, tetapi pelabelan di bawah peraturan YUSH adalah berbeza pelabelan di bawah peraturan kelas, dan dia sentuh juga tentang tanda amaran. Untuk peraturan berkenaan dengan pengurusan bahan kimia di bawah Akta Kilang dan Jentera tahun 1967, dia ada 3 seperti yang saya telah jelaskan tadi. Bermula dengan peraturan timah hitam pada tahun 1984, peraturan proses asbestos tahun 1986, peraturan habuk galian 1989. Akan tetapi setelah peraturan YUSH diwartakan pada tahun 2000, sebenarnya sekarang ni semua penguasaan di tempat kerja berkaitan dengan plumber, asbestos dan juga habuk galian, sebenarnya kita 100% sekarang menggunakan apa yang dinyatakan di dalam peraturan YUSH. Cuma untuk peraturan habuk galian, semua aktiviti pembagasan pasir ataupun sandblasting perlulah mendapat kebenaran bertulis daripada ketua pengarah. Tetapi semua peraturan berkaitan dengan penggunaan langkah kawalan untuk ketiga-tiga peraturan di bawah AKJ, sebenarnya kita kuasakan menggunakan peraturan YUSH kerana semua ketiga-tiga bahan ini telah disenaraikan di dalam jadual 1 dan jadual 2 peraturan YUSH. Di awal tadi saya telah jelaskan. Sebab bila kita tengok kepada nama penuh kepada peraturan YUSH, yang pertama sekali use itu ataupun penggunaan, iaitu bila kita nak tanya sama ada peraturan YUSH ni terpakai tak kepada tempat kerja kita, kita kena faham dulu apakah definisi penggunaan yang dimaksudkan di dalam peraturan YUSH. Iaitu yang pertama, kalau ada apa-apa aktiviti yang melibatkan pengeluaran bahan kimia ataupun pemprosesan yang menggunakan bahan kimia, kita dalam aktiviti kerja kita mengendalikan bahan kimia ataupun kita menguruskan penyimpanan bahan kimia, ataupun mungkin pekerjaan kita hanyalah terlibat dengan pengangkutan yang menghantar bahan kimia ke tempat yang diarahkan oleh majikan. Bermakna
kita juga terlibat dengan penggunaan bahan kimia ataupun mana-mana pekerja yang menjalankan ataupun yang mengawal aktiviti pelupusan bahan kimia di tempat kerja ataupun apa-apa kerja yang apabila dia melakukan aktiviti kerja apa-apa perawatan, dia menggunakan bahan kimia. Jadi itu ada tujuh aktiviti kerja ataupun 7 proses kerja yang tertakrif di bawah penggunaan bahan kimia seperti yang dinyatakan oleh peraturan USH. Okay, kita dah tengok dah hazard yang mungkin terhasil apabila kita bekerja, menjalankan aktiviti kerja, kita terlibat dengan penggunaan bahan kimia. Kita dah tengok dah ada 5 peraturan yang mengawal ataupun berkaitan dengan pengurusan bahan kimia tempat kerja. Kita dah tahu dah di mana yang dimaksudkan sebagai penggunaan bahan kimia. Okey, inilah yang paling utama objektif perkongsian saya pada hari ini, sebab kita nak kongsi konsep pengurusan bahan kimia di tempat kerja, sebab bila kita baca peraturan, dia menerangkan tentang perkara-perkara ataupun aspek-aspek pengurusan bahan kimia. Tetapi bagaimana kita nak aplikasi peraturan di bawah undang-undang berkaitan dengan bahan kimia di tempat kerja. Okey, konsep yang diperkenalkan adalah kita kongsi konsep cradle to grave, iaitu bahan kimia ni kita uruskan dia bermula daripada dia sampai dekat tempat kita, kita terima daripada pembekal sehinggalah kita nak lupuskan, kita nak keluarkan bahan kimia tersebut daripada tempat kerja. Iaitu kalau tengok dekat slide ni, ada 6 proses dia, bermula dengan kita terima bahan kimia tersebut. Selepas penerimaan, kita hantar untuk penstoran dahulu. Kemudian ada pekerja yang terlibat mengedarkan pemindahan bahan kimia ke tempat-tempat yang diperlukan ataupun di bahagian ataupun proses kerja yang diperlukan. Okay, kemudian barulah di bahagian utama, di mana pekerja mengendalikan bahan kimia di tempat kerja, dan seterusnya kita pergi senggaraan dan baik pulih, dan akhir sekali melalui proses pelupusan. Kita nak keluarkan dah bahan kimia daripada tempat kerja kita. Okey, ada 6 konsep pengurusan yang kita cadangkan. Okay, yang pertama, kita tengok daripada penerimaan. Daripada penerimaan, apabila pekerja-pekerja yang terlibat dengan penerimaan bahan kimia yang kita terima daripada yang supplier, daripada pembekal, yang pertama sekali adalah kita perlu buat pengesahan dulu adakah bahan kimia yang kita terima itu adalah sepertinya kita mohon daripada ataupun kita beli daripada pihak supplier. Ada 2 perkara utama yang kita kena semak semasa kita menerima bahan kimia. Dua-dua ni adalah dinyatakan di bawah peraturan kelas tanggungjawab pembekal bahan kimia. Yang pertama kita tengok pelabelan. Semua bahan kimia yang kita terima, yang dibekalkan kepada kita di tempat kerja, perlu dilabelkan dan merujuk kepada peraturan kelas. Dia dah cakap dah, untuk pelabelan ni ada 6 elemen utama yang perlu pembekal nyatakan di dalam label setiap bahan kimia. Ini kita baru terima. Kita terima daripada pembekal. Kita tengok dulu. Pelabelan. Kita kena ada pengecam produk. Bermakna ada nama bahan kimia yang kita terima. Pengenalan pembekal, nama pembekal, ada alamat dia. Kata isyarat. Untuk kata isyarat, saya tak jelaskan secara detail sebab itu lebih kepada satu sesi khas untuk peraturan kelas. Apa yang saya nyatakan ini sebagai asas panduan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang nak terima bahan kimia ni. Kata isyarat, syarat dia, pembekal hanya perlu gunakan satu sahaja, sama ada ditulis sebagai amaran ataupun bahaya. Dia ada penyataan bahaya, dia perlu ada piktogram bahaya, dan dia ada juga penyataan berjaga-jaga. Cuma sebagai perkongsian, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan lebih maklumat lanjut tentang penyataan bahaya, piktogram bahaya, penyataan berjaga-jaga, boleh rujuk kepada peraturan kelas dan juga ICAP kelas. Sebab ini sebenarnya lebih kepada tanggungjawab pembekal. Sebab dia ada kriteria-kriteria yang dia perlu patuhi. Apa penyataan bahaya yang nak gunakan, apa piktogram bahaya dan juga penyataan berjaga-jaga. Tapi sebelum dia nak buat pelabelan ni, kalau ikut peraturan kelas, sepatutnya pembekal ni dia kena kelaskan dahulu bahan kimia tu sama ada ikut bahaya fizikal, bahaya kesihatan ataupun bahaya alam sekitar. Kita dah tengok dah bahan kimia kita yang kita terima semua mempunyai label.
Ada 6 perkara utama yang perlu ada pada setiap label. Okey. Kemudian apabila kita terima setiap bahan kimia itu, pembekal perlu bekalkan kepada kita bersekali dengan helaian data keselamatan untuk setiap bahan kimia yang dibekalkan. Okey. Dua perkara utama ni kita periksa dulu semasa kita terima bahan kimia tersebut. Okey. Okey, untuk helaian data keselamatan, sebenarnya ada 16. Ada 16 perkara yang perlu dinyatakan. Kalau lihat dekat sini, dia ada pengenalan bahan kimia dan pembekal, dia ada pengenalan bahaya, dia ada antaranya langkah pemadaman kebakaran, langkah pelepasan tidak sengaja. Dia sentuh juga tentang pengendalian dan penyimpanan, kawalan pendedahan, sifat fizikal, kestabilan. Okay, semua perlu dinyatakan di dalam helaian data keselamatan. Bermakna dua perkara ini semasa kita terima bahan kimia tersebut perlu kita terima daripada pembekal. Okay, kita baru terima, kita start dengan pengurusan bahan kimia ni bermula daripada kita terima lagi daripada pembekal. Cuma ingin saya jelaskan, kedua-dua perkara ini adalah di bawah tanggungjawab pembekal bahan kimia kepada kita seperti yang dinyatakan di bawah peraturan kelas. Okey. Jadi itu untuk langkah yang pertama sekali adalah semasa kita menerima bahan kimia tersebut di tempat kerja. Okey. Seterusnya, okey, kat sini saya tunjuk contoh label bahan kimia yang mempunyai 6 perkara tadi. Okey, kalau kita tengok, okey, kat sini formaldehyde solution, dia nyatakan nama bahan kimia tersebut, dia punya pembekal di bawah. Okey. Dia ada piktogram bahaya yang ada gambar tengkorak, yang ada gambar kaki sat. Okey, dia ada guna perkataan. Okey, kata isyarat dia sama dekat sini dia guna bahaya lah. Dia ada penyataan hazard dia, penyataan berjaga-jaga. Okey, ini 6 perkara yang perlu ada di dalam label bahan kimia yang kita terima. Okay, lepas tu dia nyatakan juga syarat dia. Okay, ini semua di bawah peraturan kelas. Okay, dia kata setiap label bahan kimia ini perlu ditulis dalam bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris. Okay, iaitu bahasa kebangsaan negara kita adalah bahasa Malaysia. Okay. Untuk piktogram bahaya, okay, kat sini memang dinyatakan simbol adalah berwarna hitam, berlatar belakangkan putih dan juga birai merah. Okay. Jika label bahan kimia yang tuan-tuan dan puan-puan guna, piktogram dia tidak mengikut warna yang dinyatakan ni, dah jadi satu kesalahan kepada pembekal tersebut. Okay. Untuk kata isyarat seperti saya dah jelaskan tadi, hanya dia perlu gunakan sama ada bahaya ataupun amaran. Okay. Untuk pelekatan label, okay, apa yang perlu kita semak semasa kita terima bahan kimia tersebut, okay, label perlu dilekatkan secara mendata. Bermakna bila kita letak bekas bahan kimia tersebut, kita boleh baca dia secara mendata. Okay, cuma ada pengecualian untuk bekas yang bersaiz sama ataupun kurang daripada 125 ml. Bermakna untuk kapasiti 125 ml ataupun kurang, dibenarkan untuk pembekal tersebut melekatkan label dia atas cara yang dirasakan sesuai. Kemudian dinyatakan juga, okay, label ni perlu dilekatkan, tetapi jika tidak mengizinkan ataupun tidak sesuai dengan keadaan bekas bahan kimia tersebut, okay, pembekal boleh hanya untuk mengikat sahaja label tersebut. Okay, kita dah tengok dah tentang pelabelan. Okay, seterusnya, okay, kita tengok sikit tentang piktogram bahaya. Okay, kenapa bila kita tengok je label bahan kimia ini, okay, sebab hasrat pelabelan ini adalah komunikasi hazard. Bermakna kita nak sampaikan, kita nak maklumkan apa hazard-hazard yang mungkin wujud daripada bahan kimia tersebut. Okay, saya dah jelaskan tadi. Setiap pembekal ni dia kena kelaskan bahan kimia tersebut sama ada di bawah kategori bahaya fizikal, bahaya kesihatan ataupun bahaya alam sekitar. Okey, dekat sini apabila tuan-tuan dan puan-puan lihat
apa pitogram yang dipamerkan dalam label tersebut. Okay, kita dah tahu dah, okay, bahan kimia yang kita terima ni ataupun bahan kimia di hadapan kita ni adalah di bawah kategori bahaya fizikal, bahaya kesihatan ataupun bahaya alam sekitar. Okay, kalau dekat bawah, di bawah bahaya fizikal, dia ada pitogram nyalaan atas bulatan, bom meletup ataupun silinder gas ataupun kakisan. Okay, di bawah bahaya kesihatan, dia ada tanda tengkorak dan tulang bersilang, tanda seru, bahaya kesihatan, kakisan, ataupun kalau untuk bahaya alam sekitar, dia ada dua sahaja piktogram dia di bawah perihal alam sekitar ataupun tanda seru. Cuma ingin saya kongsikan, kalau tengok kat sini di bawah contoh di bawah bahaya fizikal, bahaya kesihatan, dia menggunakan piktogram yang sama, iaitu piktogram kakisan. Okay. Tetapi kita perlu rujuk kepada jadual pertama di bawah peraturan kelas untuk pengelasan bahayanya lebih lanjut. Sebab sebagai contoh, untuk kakisan di bawah bahaya fizikal, dia punya pengelasan bahaya itu adalah kakisan kepada logam. Tetapi jika untuk kakisan di bawah bahaya kesihatan adalah kakisan kepada kulit dan kerengsaan kulit. Okey, jadi tu sebab daripada piktogram nanti kita dah tahu dah, okey, di bawah kategori mana bahan kita yang kita gunakan ini. Okey. Tadi kita dah tengok dekat pelabelan. Okey, kita tengok pula, kita semak pula dekat helaian data keselamatan yang kita terima. Okey, ini adalah 4 perkara asaslah selain tadi 16 elemen ataupun 16 maklumat yang perlu ada pada helaian data keselamatan adalah perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh pembekal. Okay, sekarang kita tengok yang pertama berkenaan dengan helaian data keselamatan ataupun SDS yang kita panggil sebagai safety data sheet. Okay, yang pertama, pembekal perlu mengemukakan helaian data keselamatan kepada penerima bahan kimia. Okay, ini memang tanggungjawab utama. Kita tak boleh terima bahan kimia yang tidak disekalikan dengan helaian data keselamatan oleh pembekal. Kemudian dinyatakan juga, okey, helaian data keselamatan juga hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Sebab kena ingat, peraturan kelas ini dia punya objektif adalah komunikasi hazard. Sebab pekerja-pekerja kita terdiri daripada pelbagai lapisan. Okay, oleh kerana negara kita memang bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu, bahasa Malaysia, jadi itu memang disyaratkan kena letak dalam bahasa kebangsaan dan juga bahasa kedua adalah dalam bahasa Inggeris. Okay. Kat sini dinyatakan juga, okey, semakan semula oleh pembekal. Okey, ada dua keadaan di mana setiap pembekal ni dia perlu jalankan semula semakan terhadap maklumat pada helaian data keselamatan dia. Okey, yang pertama dia kata terdapat maklumat baru mengenai bahan kimia tersebut. Sebabnya bila pembekal ni dia terima apa-apa maklumat terkini, dia kena kemaskini semula maklumat bahan kimia tersebut pada dia punya SDS. Ataupun setiap 5 tahun dia perlu review balik dia punya SDS. Okay, bila dah sampai tempat kerja pula, syarat dia kata majikan perlu memastikan helaian data keselamatan atau satu salinan dia perlu diletakkan berdekatan dengan setiap lokasi di mana bahan kimia digunakan. Kita tak nak bila kita buat pemeriksaan dekat tempat kerja, kita tengok semua SDS disimpan di pejabat. Tapi bila pergi dekat makmal ataupun pergi dekat tempat kerja, SDS tu tidak ditandakan. Okay, seterusnya kita pergi tengok dekat pengurusan bahan kimia berkaitan dengan perstoran. Okey, bila kita dah terima tadi, kita akan hantar dulu bahan kimia kita dekat store sebelum diedarkan di tempat yang diperlukan. Okey, yang pertama kita tengok dulu syarat dia, store perlulah sesuai dan selamat untuk penyimpanan bahan kimia. Okey, pengurusan store bahan kimia. Okey, kita asingkan mana-mana bahan kimia yang mungkin akan bertindak balas yang tidak serasi, kita perlu asingkan, tidak boleh diletakkan berdekatan. Okey. Dekat sini masa dekat store, tanggungjawab pertama majikan, dia perlu buat satu daftar bahan kimia.
Cuma untuk daftar bahan kimia ni saya akan jelaskan di slide yang seterusnya, di mana untuk daftar bahan kimia ini, kalau tengok yang saya gariskan, untuk bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, dan semasa dekat store juga, jika ada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, majikan perlu laksanakan penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okay, kenapa saya letakkan perkara ini semasa bahan kimia masih di stor? Kerana semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan tidak boleh digunakan oleh pekerja jika penaksiran risiko dia, CHRA, masih belum dilaksanakan. Okay, seterusnya, dekat store kita tengok ini lebih kepada pengurusan bahan kimia di dalam store, mana-mana pelabelan ataupun label bahan kimia yang telah rosak ataupun tertanggal, okey, dia perlu kita ganti. Ataupun lagi satu, andai katalah kita terima bahan kimia dalam kuantiti yang besar, okey, tetapi mungkin untuk memudahkan pekerja untuk kegunaan seharian, kita letak di dalam second storage, kita pindahkan kepada bekasnya lebih kecil. Okey, bekas kedua itu perlu dilabelkan sama seperti bekas pertama dia. Okey, ini lebih kepada pengurusan bahan kimia yang terletak di dalam store. Okey, untuk tanda amaran juga, okey, kita semua ataupun di mana lokasi bahan kimia berada, dia tidak semestinya hanya berada di store sahajalah sebenarnya. Okey, perlu dilekatkan ataupun ditampal satu tanda amaran. Okey, kalau tengok kat sini banyaknya industri ataupun tempat kerja ada berlaku kesilapan. Okey, sebenarnya untuk tanda amaran yang disyaratkan adalah perlu dalam bentuk dui bahasa. Okey, tulisan merah tua tetapi latar belakang dia berwarna putih. Okay, kebanyakan yang kita jumpa sama ada tulisan di warna merah, dia letak latar belakang warna hitam, lepas tu dia letakkan birai ataupun border berwarna putih. Okay. Dia sebenarnya hanya ada warna merah tua dan juga warna putih sahaja. Okay. Okay. Untuk stor bahan kimia, tentulah dia memerlukan pengudaraan yang baik, yang sesuai sebab kita nak simpan bahan kimia. Okey, dan kita perlu juga sediakan kemudahan kecemasan. Cumanya sebenarnya untuk kemudahan kecemasan ni bukanlah hanya di store tetapi perlu juga diletakkan di mana bahan kimia digunakan. Tetapi sebab sekarang kita tengah bercakap dekat perstoran, saya terus letakkan dahululah sebab itu bermulanya pekerja mengendalikan bahan kimia. Okay. Perlulah ada first aid box, dan bila ada first aid box jangan lupa semua ubat-ubatan yang boleh dimakan tidak boleh diletakkan dalam first aid box. Kemudian perlu adalah satu fasiliti untuk eye wash ataupun untuk emergency shower jika berlaku apa-apa kecemasan. Okay, tadi saya dah jelaskan tadi special untuk bahan kimia berbahaya kepada kesihatan di bawah peraturan USH yang perlu dibuat satu daftar bahan kimia dan juga seterusnya dijalankan penaksiran. Okay, sebelum tu kita kena tahu juga, kita kena tahu dahulu dekat stor kita yang ada pelbagai bahan kimia itu, okay, apa yang dimaksudkan sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Sebab untuk bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, okay, langkah awal yang perlu dilakukan oleh majikan adalah dua tadi. Perlu buat dulu dia punya daftar bahan kimia, chemical register, dan juga perlu buat penaksiran risiko. Okey, apa itu bahan kimia berbahaya kepada kesihatan? Okey, dia disenaraikan dalam jadual 1 atau 2 peraturan USH. Okey, bila kita ada kita terima bahan kimia, okay, kita tengok dulu adakah dia dikategorikan sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Kita tengok dia ada tak ada disenaraikan dalam jadual 1 ataupun jadual 2. Okay, kemudian kita tengok ataupun kalau dia tak dalam jadual 1 ataupun jadual 2, ingat tak tadi melalui piktogram bahaya, okay, dekat label, okay, kita tahu sama ada dia bahaya fizikal, bahaya kesihatan ataupun bahaya alam sekitar. Okey, untuk yang poin nombor 2 ni, mana-mana yang dikategorikan sebagai bahaya kesihatan di bawah peraturan kelas juga merupakan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Ataupun jika dia tidak mematuhi syarat pertama dan kedua, kita tengok pula
adakah dia ditakrifkan sebagai racun makhluk perosak yang dinyatakan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974, ataupun kita tengok adakah bahan kimia ini disenaraikan dalam jadual pertama di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling untuk buangan terjadual. Okey, masa dekat store, pegawai, PIC, pekerja yang bertanggungjawab perlu semak ataupun perlu mematuhi semua langkah-langkah pengurusan yang saya kongsikan ini. Kita bermula daripada tempat penyimpanan sebelum kita edarkan kepada pekerja lain ataupun mana-mana bahagian kerja yang menggunakan bahan kimia. Akan tetapi di bawah peraturan kelas dinyatakan, okey, bahan kimia yang dikecualikan sebagai takrif, bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okay, ini kalau yang semua pegawai-pegawai di UTM boleh ambil maklumlah. Okay, mana-mana bahan radioaktif ataupun barang makanan ataupun keluaran farmaseutical, dia dikecualikan sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Ataupun dinyatakan juga dia menjadi bahaya kepada kesihatan semata-mata sifat mudah meletup atau terbakar kalau berada pada suhu atau tekanan tinggi. Bermakna dia akan menyebabkan bahaya kepada kesihatan kita bukan sebab pada suhu ataupun pada dia punya environment, keadaan simpanan biasa. Kita yang dedahkan dia kepada suhu ataupun tekanan tinggi. Kita dah tahu dah, okey, apa yang dimaksudkan sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okey, sebab tadi saya dah jelaskan di peringkat perstoran lagi selepas kita terima, kita letak dulu semua bahan kimia dekat store. Okey, kita tengok. Kita dah tahu dah, okey, semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang ada 4 kategori definisi tadi. Kita kena buat daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okey, bagaimana cara nak buat chemical register? Okay, yang pertama, kita boleh rujuk guideline for the preparation of a chemical register. Okay, boleh download dekat dalam JKKP punya website. Okay, pergi dekat bahagian garis panduan, dia ada nyatakan template disediakan, hanya ikut sahaja apa yang dinyatakan dalam garis panduan tersebut. Okay, untuk chemical register ni, dia kena mengandungi semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okay, dilampirkan juga dengan helaian data keselamatan. Dia ada maklumat tentang jumlah purata yang digunakan, proses dan kawasan kerja yang terlibat. Semua ini ada dinyatakan secara detail di dalam garis panduan tersebut. Okay, boleh rujuk untuk tuan-tuan dan puan-puan kalau dah ada disediakan chemical register, selepas ini boleh semak adakah penyediaan chemical register tersebut mematuhi apa yang dinyatakan dalam garis panduan tersebut. Okay, dan sebenarnya bila kita buat pemeriksaan di tempat kerja, banyak kita jumpa di dalam chemical register tersebut, pihak tempat kerja sebenarnya dia masukkan sekali semua bahan kimia yang ada dekat tempat kerja walaupun bahan kimia tersebut bukanlah dikategorikan sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okey, iaitu dia tidak menjadi satu kesalahan sebab tidak dinyatakan di dalam peraturan tersebut. Okey, kalau nak letak pun sekali tak ada masalah. Cuma yang paling utama perlu ada semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okay, perlu diselenggara, dikemas kini kalau ada perubahan, ada pertambahan ataupun pengurangan bahan kimia, dan juga daftar ni dia perlu diletakkan dekat satu tempat ataupun jika tempat kerja ada internal system, okay, boleh sharing kat dalam tu sebab dia perlulah mudah untuk didapatkan oleh semua pekerja, terutama mana-mana pekerja yang semasa dia bekerja dia menggunakan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okey. Okey. Dari untuk bahan kimia berbahaya kesihatan, kita dah lepas buat chemical register. Sekarang ni bahan kimia tu kalau kan dia masih berada di dalam store lagi. Okay. Kemudian mana-mana bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, majikan perlu laksanakan penaksiran risiko kepada kesihatan. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, selagi CHRA dapat penaksiran risiko tidak dijalankan, bahan kimia tersebut tidak boleh diberikan kepada pekerja ataupun pekerja tidak boleh terdedah kepada bahan kimia tersebut.
Okey, syarat dia, okey, untuk penaksiran risiko kepada kesihatan ini, CSRA, dia perlu dijalankan oleh pengapit ataupun yang kita panggil sebagai assessor yang berdaftar dengan JKP. Okey, ini penting. Selain dia berdaftar dengan JKP, tempoh pendaftaran tu masih sah, dilantik oleh majikan dan mana-mana tuan-tuan dan puan-puan pada sesi ini bersama saya ini, jika terlibat mengendalikan penaksiran risiko ini, perlulah pastikan pengapit ataupun assessor yang datang itu adalah betul-betul mereka yang berdaftar, sebab kita tak nak ada kes mungkin sebab assessor ni dia dah tak cukup masa, ditambah pula dengan sekarang PKP sebab banyak dia punya jadual penaksiran tertangguh, jadi dia hantar mungkin pekerja dia untuk menjalankan penaksiran, tetapi pekerja dia bukanlah pengapit yang berdaftar dengan JKKP. Okey, kena tengok dulu yang datang itu dia lah yang memang pengapit yang kompeten yang berdaftar dengan JKKP untuk menjalankan penaksiran. Okey, untuk CHRA ini, okey, memang menjadi tanggungjawab majikan. Dia perlu laksanakan semula kajian semula penaksiran ni. Yang pertama, kalau terdapat perubahan bahan, okey, setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun memang perlu review balik ataupun buat sekali lagi kajian semula penaksiran. Dan sebenarnya kalau ikutkan apa yang dinyatakan di dalam peraturan YUSH, okey, setiap pengapit, assessor yang dah datang dia buat penaksiran risiko, dalam tempoh sebulan dia kena serahkan laporan lengkap kepada majikan. Okay. Untuk semua laporan penaksiran ni, okay, majikan perlu simpan untuk tempoh yang tidak kurang dari 30 tahun. Kenapa diletakkan satu tempoh yang lama? Sebab kita kena faham apa-apa risiko hazard kepada kesihatan, dia bukan seperti hazard fizikal yang akan serta-merta tidak dinafikan. Ada juga hazard ataupun risiko kepada kesihatan memberi kesan serta-merta kepada pekerja. Tetapi ada juga yang kesan dia tak nampak. Mungkin selepas 15 tahun, mungkin selepas 20 tahun, baru pekerja dia dapat ataupun baru dia nampak kesan dia semasa dia bekerja mengendalikan bahan kimia. Okey, atas sebab itulah memang apa-apa laporan penaksiran penilaian yang berkaitan dengan kesihatan setiap majikan perlu simpan tidak kurang dari 30 tahun. Okey. Okey, iaitu masa dekat store lagi, kita dah buat chemical register untuk bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Kita dah buat penaksiran risiko kepada kesihatan. Okey, kenapa masa dekat store sebelum penggunaan? Sebab mana-mana bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, berdasarkan laporan CHRA, kita akan tengok apa langkah kawalan yang sesuai yang dicadangkan oleh pengapit ataupun assessor. Okay, kita dah tengok dah pengurusan bahan kimia daripada kita terima dekat daripada pembekal. Okay, semasa kita tempatkan bahan kimia tersebut dalam store, masa dekat store lagi apa yang perlu kita buat. Okay, seterusnya kita pergi tengok dekat pemindahan, penggunaan dan pengendalian. Okey, bila kita sampai dah, okey, untuk pemindahan mungkin ada pekerja yang memang bidang kerja dia adalah mengagihkan mana-mana bahan kimia ke tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan kerja. Dan di sinilah juga di mana pekerja mengendalikan, di mana memang sepanjang aktiviti harian kerja dia terdedah dengan bahan kimia. Okay. Yang pertama, kita tengok semua pekerja dia perlu faham ataupun dia perlu tahu tentang apa risiko yang dia boleh dapat apabila dia bekerja, dia mengendalikan bahan kimia. Dan seterusnya, dekat pemindahan, penggunaan dan pengendalian inilah, setiap majikan perlu laksanakan langkah kawalan untuk meminimaliskan risiko. Cuma tuan-tuan perlu ingat, walaupun saya nyatakan tanggungjawab majikan, tapi kita perlu ingat di bawah Seksyen 24 OSHA yang menyatakan tanggungjawab pekerja juga untuk menerima ataupun mengikuti dan melaksanakan apa-apa arahan kawalan risiko yang telah disediakan oleh majikan. Itu kena ingat, bila kita bercakap tentang keselamatan dan kesihatan, dia perlu ada kerjasama antara majikan dan pekerja. Okey, itu dekat sini ada dua perkara utama yang kita perlu lihat. Pekerja perlu dapat maklumat
tentang risiko bahan kimia. Okey, bagaimana nak dapat maklumat? Okey, bagaimana nak faham apa risiko yang wujud adalah melalui maklumat, arahan dan juga latihan. Dekat sini dia dah perlu tahu. Okey, selepas daripada bila bahan kimia dah mula untuk digunakan. Okey, seterusnya untuk langkah kawalan untuk meminimalkan risiko ataupun kalau boleh kita nak hapuskan terus risiko. Okey, kita kena ikut hierarki kawalan risiko dan juga berdasarkan laporan sihir syar'i. Okey, berdasarkan laporan sihir syar'i untuk bahan kimia berbahaya kepada kesihatan jika bahan kimia tersebut bukanlah dikategorikan sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Okey, langkah yang perlu diambil oleh majikan dan juga pekerja adalah kita rujuk maklumat pada helaian data keselamatan. Sebab semua pembekal bahan kimia dia yang tahu, especially kalau dia adalah manufacturer bahan kimia, dia yang tahu sebenarnya apakah kandungan utama. Iaitu sebab itu disyaratkan dekat helaian data keselamatan tu dia dah perlu letak dah apa langkah kawalan yang dicadangkan. Okay, kita tengok maklumat, arahan dan latihan. Okay, ini yang dinyatakan. Dia kata yang pertama sekali sebab kena ingat pekerja ni dia perlu tahu, dia perlu didedahkan dengan risiko bahan kimia tersebut sebab dia yang akan menjalankan kerja-kerja menggunakan bahan kimia sepanjang tempoh masa dia bekerja. Itu yang pertama kita tengok, dia kata majikan perlu menyediakan latihan, arahan dan maklumat berkenaan risiko kepada kesihatan yang terhasil daripada pendedahan terhadap bahan kimia. Okay, latihan perlu dilaksanakan, boleh bagi dalam bentuk arahan ataupun maklumat dia boleh diletakkan di mana-mana papan kenyataan ataupun kalau misalnya ada internal system di setiap tempat kerja. Okay, kemudian dinyatakan juga apa-apa keputusan atau dapatan daripada apa-apa pemantauan terhadap pendedahan yang telah dilaksanakan. Contoh, kalau misalnya katalah daripada laporan sihir syar'i dia perlu buat untuk chemical exposure monitoring, okay, ataupun apa-apa pemantauan perubatan, dia perlu maklumkan kepada pekerja yang terlibat. Iaitu perkara ini majikan dia tak boleh nak sembunyikan daripada pekerja dan pekerja ada hak untuk tahu semua apa-apa keputusan ataupun dapatan daripada penaksiran terhadap risiko bahan kimia yang telah dilaksanakan. Dan kat sini dinyatakan juga, okay, program latihan perlu dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun. Okay, iaitu pagi ini adalah merupakan salah satu jugalah proses latihan yang boleh diambil kira dan juga dia kata kalau terdapat perubahan maklumat baru, ada maklumat baru yang diterima berkenaan sesuatu bahan kimia perlu segera dimaklumkan kepada pekerja dan especially untuk pekerja baru. Semua pekerja baru sebelum dia mulakan aktiviti kerja dia, okay, majikan perlu dulu sediakan maklumat, arahan ataupun latihan yang berkaitan dengan pengurusan bahan kimia di tempat kerja. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada langkah kawalan yang perlu dilaksanakan. Okay, sebab sebenarnya objektif utama kita nak hapuskan terus risiko tersebut, tetapi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sebenarnya daripada langkah kawalan ni, daripada hierarki kawalan, sebenarnya penghapusanlah perkara yang paling sukar untuk dilaksanakan di tempat kerja. Okey, 8 hierarki kawalan ini sebenarnya seperti yang dinyatakan di dalam peraturan USH. Okey, mula-mula dia kata kita hapuskan terus bahan kimia berbahaya kepada kesihatan di tempat kerja. Tetapi adalah mustahil lah sebab mungkin memang proses kerja tersebut memang perlu menggunakan bahan kimia tersebut. Itu agak sukarlah untuk setiap majikan melaksanakan langkah untuk menghapuskan penggunaan bahan kimia tersebut. Ataupun dia kata gantikan bahan kimia tersebut yang kepada bahan kimia yang kurang berisiko kepada kesihatan pekerja ataupun yang kurang berisiko kepada pekerja. Okay, jika tidak boleh untuk kita gantikan, dia kata semua keseluruhan proses tersebut perlulah dikurung ataupun diasingkan. Kalau tengok seterusnya dia kata asingkan, isolate daripada pengasingan kerja untuk mana-mana pekerja yang mengawal pengeluaran bahan kimia tersebut kita asingkan. Okay, kalau misalnya tak boleh, kita ubah sesuai proses. Okay? Sama ada proses parameter ataupun penggunaan dia ataupun dia punya kuantiti penggunaan tersebut. Okay.
Kalau tak boleh juga nak laksanakan 5 langkah kawalan mengikut hierarki yang dinyatakan, seterusnya kita pergi kepada kawalan kejuruteraan, ataupun kita boleh terima pakai juga apa-apa sistem kerja selamat ataupun amalan kerja selamat yang boleh kita gunakan untuk kurangkan. Kalau kita tak boleh nak hapuskan, kita punya hasrat, kita punya objektif, kita nak kurangkan risiko pendedahan bahan kimia tersebut, kesan dia terhadap pekerja. Dan kalau tengok dekat sini, dia tulis kelengkapan pelindung diri adalah ataupun PPE adalah yang paling bawah sekali, iaitu menunjukkan pilihan yang paling akhir yang perlu dipilih oleh majikan untuk melaksanakan langkah kawalan tempat kerja. Namun daripada 8 hierarki ataupun 8 langkah kawalan yang telah dicadangkan kepada majikan, kalau kita tengok 3 yang paling bawah ini adalah yang paling kerap digunakan di tempat kerja, dan atas dasar sebab itulah ketiga-tiga langkah kawalan ini bermula dengan kawalan kejuruteraan, sistem kerja selamat ataupun amalan kerja selamat yang boleh dilaksanakan, dan juga penggunaan kelengkapan pelindung diri. 3 langkah kawalan ini dinyatakan secara detail di dalam peraturan UIS. Okey, kita tengok satu-satu sebab dia bermula daripada kawalan kejuruteraan ni, dan kalau kita rujuk kepada laporan CHRA yang dilaksanakan oleh assessor, selalunya dia akan memang pilih 3 yang ke bawah ni lah sebagai langkah cadangan kawalan risiko kepada majikan. Kita tengok kepada langkah kawalan menggunakan kelengkapan kawalan kejuruteraan. Apa syarat yang dia nyatakan? Kalau majikan dia pilih engineering control, dia kata sebarang peralatan yang digunakan untuk mengawal pendedahan seperti pengudaraan exhaust tempat ataupun yang selalunya kita panggil sebagai LEV, ataupun dia pakai water spray ke ataupun airborne chemical removal, apa-apa kawalan kejuruteraan yang dia boleh gunakan. Jadi boleh pilih untuk digunakan di tempat kerja. Majikan boleh pilih mana yang sesuai, yang dirasakan boleh mengurangkan, meminimalkan risiko daripada pekerja dia terdedah kepada bahan kimia. Seterusnya dia kata mana-mana kawalan kejuruteraan yang digunakan, dia perlu pemeriksaan oleh majikan, perlu dilakukan dalam lat tempoh setiap bulan. Perlu ada rekod pemeriksaan semua kelengkapan kejuruteraan yang digunakan di tempat kerja. Perlu ada pemeriksaan secara bulanan. Hasil pemeriksaan perlu direkodkan dan disimpan untuk semakan, dan juga ataupun apabila kita buat penguasaan di tempat kerja, selanjutnya kita akan buat semakan terhadap pemeriksaan bulanan. Kita dah cakap pasal pemeriksaan bulanan. Kemudian untuk yang kelengkapan kawalan kejuruteraan dia tambah lagi. Selain daripada pemeriksaan bulanan di tempat kerja, setiap tahun semua kelengkapan kejuruteraan ini perlu diperiksa oleh juruteknik Hygiene 2, ataupun yang selalu kita panggil sebagai Hygiene Technician 2. Hygiene Tech 2 ni dia perlu berdaftar dengan JKP, sama juga seperti mana-mana OYK di bawah JKP perlu berdaftar, dan tempoh pendaftaran dia masih sah. Bermakna untuk kelengkapan kawalan kejuruteraan ni perlu ada pemeriksaan setiap bulan dan pemeriksaan tahunan oleh Hygiene Technician 2. Cuma special untuk mana-mana tempat kerja yang menggunakan LEV. Local exhaust ventilation. Dia ada satu lagi syarat tambahan. Yang pertama, dia kata perlu direka bentuk mengikut standard yang diluluskan oleh jurutera profesional. Ini khas untuk LEV sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia kata perlu diuji. Bila dia dah design, dia dah pasang installation, dah siap, dia perlu diuji, dites oleh jurutera profesional juga. Iaitu kena semak balik dekat tempat kerja, mana-mana LEV yang digunakan. Kalau untuk LEV bermakna dia ada 3 perkara lah. Yang pertama, dia ada pemeriksaan bulanan, dia ada rekod pemeriksaan tahunan oleh Hygiene Technician 2, tapi tambah pula dia ada rekod dia punya design, dia punya drawing, dan juga dia diuji oleh jurutera profesional. Iaitu nanti boleh balik-balik ke stesen kerja masing-masing, boleh semak LEV ni ada tak rekod diuji dan direka bentuk oleh jurutera profesional. Cuma suka saya ingatkan, untuk LEV ini kena ingat peraturan UIS diwartakan pada tahun 2000. Oleh itu dia adalah terpakai untuk mana-mana LEV
yang dipasang selepas daripada peraturan ini diwartakan. Okey? Okay. Dia tengok dah kepada langkah kawalan, kelengkapan kawalan kejuruteraan. Okay. Dia tengok pula untuk sistem kerja selamat ataupun amalan kerja selamat yang diguna pakai oleh majikan sebagai salah satu langkah kawalan untuk mengurangkan risiko. Yang pertama dia kata semua sistem dan amalan kerja selamat ni perlu diterapkan kepada pekerja. Dia tu tadilah melalui latihan, melalui maklumat dan arahan kat situlah majikan kena sampaikan dan juga kena pastikanlah majikan dah sediakan sistem, dah sediakan prosedur, semua dah disediakan. Kat sini kena ada penyeliaan dan pekerja juga kena ambil tanggungjawab untuk jalankan aktiviti kerja, laksanakan aktiviti kerja sebagaimana prosedur langkah yang telah disediakan oleh majikan. Dan itu tak bolehlah ada sistem bypass, tak bolehlah ada sistem dia tak patuh kepada arahan kerja yang telah disediakan. Sebab majikan dah laksanakan tanggungjawab, iaitu kita sebagai pekerja kena patuh arahan yang telah disediakan. Okay, seterusnya kita tengok semua sistem kerja selamat perlu dikaji semula jika terdapat perubahan yang ketara terhadap proses kerja ataupun ada terdapat perubahan peralatan, ada peralatan baru yang digunakan, ada bahan baru yang digunakan. Okay? Ataupun mungkin juga dia ubah langkah kawalan yang digunakan. Kita tak nak bila kita datang prosedur dah 5-6 tahun tak pernah direview, tak pernah dikemaskini. Okay, seterusnya majikan perlu memastikan semua sistem dan amalan kerja selamat didokumentasikan serta dilaksanakan di tempat kerja. Okay, kita dah tengok dah arahan lanjut berkenaan langkah kawalan untuk kawalan kejuruteraan, sistem ataupun amalan kerja selamat, dan yang paling akhir sekali memang kalau ikutkan daripada hierarki kawalan, kelengkapan pelindungan diri ini adalah yang paling last sekali pilihan oleh majikan. Okay. Dia cakap syarat dia kepada majikan yang nak guna kelengkapan pelindung diri ni, dia digunakan jika langkah kawalan yang lain tidak dapat dipraktikan. Dia perlu ada bukti kenapa dia tak nak guna langkah kawalan lain. Okay. Barulah dia boleh menggunakan hanya PPE sahaja. Ataupun mungkin juga dia guna PPE ini sebagai langkah sementara. Mungkin prosedur kerja baru dia tak bangunkan lagi ataupun dalam proses revise ataupun langkah-langkah kawalan kejuruteraan dalam proses pemasangan, installation tempat kerja. Okay. Okay. Yang kat bawah pun sama juga, poin kat bawah tu jika langkah kawalan yang lebih tinggi tak dapat ataupun mungkin sebenarnya katalah dia dah gunakan sistem kawalan kejuruteraan. Okay, dia dah ada juga prosedur tapi majikan rasa masih perlu lagi menggunakan kelengkapan pelindungan diri yang sesuai sebab dia tak dapat, dia nak minimalkan sebanyak mungkin pendedahan pekerja, dia gunalah kelengkapan pelindung diri. Namun dekat sini dinyatakan syarat di bawah peraturan USH ni, mana-mana majikan yang menggunakan kelengkapan pelindung diri, dia perlu adakan ataupun dilaksanakan tata cara ataupun dia kena ajar pekerja dia macam mana cara nak gunakan setiap kelengkapan pelindungan diri itu dengan cara yang betul. Dia perlu adakan latihan penggunaan kepada pekerja dia. Lepas tu setiap kelengkapan pelindungan diri tu perlulah sesuai dengan setiap jenis kerja yang dilaksanakan oleh pekerja dia dan juga perlu padanlah. Kita tak naklah KPD yang digunakan oleh pekerja tak fit. Kalau kita bekalkan dengan safety shoe, maknanya safety shoe itu adalah sepadan dengan pekerja tersebut. Tidak ketat ataupun tidak longgar untuk dia. Begitu juga dengan mana-mana kelengkapan pelindungan diri yang lain. Kita dah tengok dah konsep yang kita cadangkan kepada majikan daripada kita terima. Kita dah pergi dekat perstoran, apa yang kita perlu buat. Kita dah laksanakan dah langkah kawalan. Langkah kawalan yang dipilih oleh majikan yang dirasakan sesuai ataupun berdasarkan daripada laporan CHRA untuk bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Untuk senggaraan dah balik pulih ni, dia sebenarnya lebih kepada apa-apa kelengkapan yang digunakan dalam ataupun yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia.
Okay, maknanya kita cadangkan diwujudkan satu sistem pemeriksaan secara sistematik ataupun preventive maintenance, ataupun kita cadangkan disediakan dan laksanakan satu sistem untuk elakkan atau untuk kurangkan kerosakan. Tapi sebenarnya kalau untuk yang kelengkapan kejuruteraan kita dah cover tadi dah, dekat pemeriksaan bulanan dan juga pemeriksaan secara tahunan, dan juga semua aktiviti baik pulih termasuklah ujian ataupun ini yang paling penting, calibration setiap alat dan juga penukaran alat ganti. Dan proses yang paling akhir dalam pengurusan bahan kimia adalah semasa proses pelupusan. Untuk proses pelupusan, kita bergantunglah kepada bahan kimia dilupuskan berdasarkan peraturan kualiti alam sekitar. Perlu ada satu prosedur kerja selamat untuk aktiviti kerja pelupusan bahan kimia, dan walaupun pekerja tu dia mungkin hanya terlibat dengan pengendalian pelupusan, dia juga perlu dibekalkan dengan peralatan dan kelengkapan perlindungan diri yang sesuai. Dan poin yang paling akhir yang kebanyakan tempat kerja terlepas pandang, semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan walaupun dia di peringkat akan dilupuskan, kena ingat tetap perlu dilaksanakan di dalam penaksiran risiko kepada kesihatan. Selalunya assessor ni bila dia nak buat penaksiran, dia akan berdasarkan bahan kimia berbahaya yang di dalam chemical register, dan kebanyakan tempat kerja dia terlepas pandang senarai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang berada di dalam, sebab kadang-kadang dia ada dia punya stor khas untuk pelupusan bahan kimia. Mana-mana bahan kimia yang diletakkan dalam stor khas walaupun untuk pelupusan, sebelum dibawa keluar daripada tempat kerja tetap perlu dilaksanakan laporan penaksiran. Kita tengok dah daripada awal kita terima bahan kimia, apa langkah paling utama kita buat sehinggalah pelupusan di mana bahan kimia tersebut kita keluarkan di tempat kerja kita. Inilah langkah-langkah pengurusan. Kenapa kita kata mudahnya menguruskan bahan kimia ni? Sebab kalau kita baca ikut peraturan, kita takkan nampak. Iaitu oleh itu apa langkah yang kita cadangkan, kita uruskan dia berdasarkan apa syarat-syarat yang dinyatakan dalam peraturan, bermula daripada kita terima bahan kimia tersebut daripada pembekal sehinggalah kita lupuskan bahan kimia tersebut. Itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Saya harap sedikit sebanyak dapatlah memberi menambah pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih. Okey, sama-sama Puan. Nampaknya banyak soalan yang dikemukakan di ruangan komen. Jadi saya akan pilih ikut kesempatan masa sebab kita kena sharp before 10 AM kena berhenti untuk beri laluan kepada majlis bersama Naib Chancellor UTM pada pukul 10 pagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya pick soalan untuk perhatian Puan Penceramah. Okey. Inilah daripada Cik Fadilah. Sekiranya bahan kimia yang dibeli dalam bentuk bulk yang dibeli dari luar negara tidak mempunyai pelabelan, apakah yang perlu pihak majikan lakukan? STS juga diterima tidak mematuhi kelas regulation. Okey Puan, berdasarkan soalan tersebut, saya kena tahu dulu bahan kimia yang diberi dalam bentuk bulk itu bermakna yang saya faham di sini adalah majikan Puan ataupun apa yang Puan maksudkan sini adalah Puan sendiri yang import terus daripada luar negara, diterima dalam bentuk bulk. Jadi tu dekat sini sebenarnya kena rujuk balik kategori ataupun definisi pembekal tadi. Sebab salah satu sebenarnya definisi pembekal dia juga adalah pengimport bahan kimia tersebut. Pengimport kat sini sama ada dia guna sendiri ataupun dia import untuk diedarkan, untuk dijualkan keluar. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab pihak majikan Puan sendiri untuk menyediakan pelabelan tersebut dan juga untuk menyediakan risalah data keselamatan bahan kimia tersebut. Sebab ini masih di bawah kategori pembekal utama. Pembekal utama kalau boleh saya jelaskan sama ada dia yang manufacturer dihasilkan bahan kimia ataupun dialah yang import bahan kimia tersebut dari luar negara. Tetapi kat sini saya nak tambah juga, kalau misalnya apa yang Puan maksudkan hanya import tetapi sebagai transit untuk edarkan pula ke negara lain, maknanya hanya sebagai transit, jadi itu tidak perlu mematuhi. Okey. Jadi dalam kes ni kalau kita dah import dan
kita dah nak edarkan ataupun nak gunakan, kita kena buatlah pelabelan dan Ya, SDS betul. mengikut Ya, perundangan. Okey. betul. Bermakna Puan sendirilah sekarang ni merupakan pembekal bahan kimia tersebut. Okey. Soalan kedua, bagaimanakah pelabelan sekiranya bahan kimia yang disimpan di dalam kilang? Samalah kan, rujuk pada use regulation dan Ya, class betul. regulation. Okey. Betul. Yang ketiga, apakah perbezaan pelabelan untuk kelas dan use? Bila perlu guna labeling use dan bila perlu guna kelas? Tidak, sebenarnya syarat pelabelan yang 6 elemen utama tadi adalah dinyatakan di dalam peraturan kelas. Okey, perlu guna syarat pelabelan yang dinyatakan dalam peraturan kelas. Dalam peraturan USH, dia cuma sentuh tentang pelabelan, dia cakap kalau label telah tercabut, label telah tertanggal, kita perlu labelkan semula, kita perlu gantikan semula. Itu sahaja. Okey. Jadi kesimpulannya, yang spesifik, yang betul-betul detail dan kita boleh tengok contoh ada dalam kelas lah. Use hanya Betul. menyatakan tentang syarat pelabelan tu dibuat, tak boleh cuma tertanggal dan sebagainya. Betul. Okey. Soalan terakhir dah rasanya. Sebentar lagi kita nak buka untuk cabutan bertuah. Okey. Assalamualaikum Puan, saya nak tanya ni daripada Encik Rafiki Fakulti Sains. Kalau bahan kimia lama yang tidak mematuhi peraturan pelabelan dalam kelas 2013, adakah kita perlu melabelkannya semula atau bahan tersebut terus tak boleh digunakan dan perlu dilupuskan? Okey, sebenarnya sebelum tahun 2013, dia ada satu lagi, dia ada peraturan lama yang kita sebut sebagai CPL. Dia sebenarnya sama je, cuma CPL itu kita bukan amend. CPL kita gantikan dengan peraturan kelas, iaitu mana-mana pelabelan yang tak ikut, iaitu ada dua cara lah. Sama ada kalau dapat kita kontak balik supplier tersebut kalau dapat, ataupun kita cuba cari bahan kimia yang sama dan kita boleh guna pakai dia punya pelabelan. Sebab kena ingat, elemen 6 pelabelan utama tu bukan tanggungjawab kita, itulah di bawah tanggungjawab pembekal. Cuma sekarang ni bila bahan kimia tu dah berada di tempat kerja, okey, seperti yang Cik nyatakan tadi, okey, perlu ada dilabelkan, iaitu boleh guna outsource, ataupun kalau dapat yang paling penting kita boleh tahu apa nama bahan kimia tersebut. Asalkan bahan kimia itu dinamakan, iaitu pekerja tahu di dalam satu kandungan itu apa nama bahan kimia tersebut. Okay, dan juga untuk pengguna tahulah hazard bahan tersebut kan. Ya, betul. Jadi betul. sebaik-baiknya label semulalah mengikut rujukan yang ada, sama ada ambil Betul. daripada chemical, Internet. dan sebagainya. Okey. Ya, betul. Okay, faham Itu ini semua staf-staf makmal ni. Okey, betul, bagus. Banyak lagi soalan tapi rasanya saya tak dapat nak bacakan semua. Boleh nanti saya refer pada Puan untuk soalan-soalan secara personal Boleh email dekat saya, iaitu nanti saya akan reply melalui email melalui Puan Wani. Nanti apa-apa saya akan buat bahan lah melalui Facebook ni kepada semua yang bertanya. Okey, sebelum kita berakhir, ini adalah hadiah yang ditunggu-tunggu. Sebelum ke cabutan bertuah, kita nak umumkan pemenang kuis kuis ni saya pun tak tengok soalannya sebab disediakan oleh Pak Guru Setia. Jadi kira memang bertuah lah siapa yang dapat jawab ni adalah pemenangnya Siti Khadijah binti Khairul Hisham. Memenangi voucher Grab bernilai RM20. Okay, nanti boleh message kita akan hubungi untuk pemberian hadiah lah. Tahniah kepada Siti Khadijah binti Khairul Hisham. Harap masih stay dalam talian lah. Okay, nampaknya kita dah berada di hujung sesi. Okey, saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang sesi berlangsung. Terima kasih semua yang menonton daripada awal sehingga akhir sesi. Terima kasih juga kepada Puan Siti Zaleha. Setinggi-tinggi penghargaan kepada beliau kerana kesudian bersama kita pagi ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Puan. Okey, bagi kita tangguhkan dulu majlis. Untuk meneruskan sesi cabutan bertuah, saya persilakan, saya serahkan majlis kepada saudara Izwan. Dipersilakan Izwan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Zaleha, Puan Wani atas perkongsian ilmu yang saya rasa sangat bermanfaat kepada kita semua terutamanya kepada staf makmal dalam pengurusan bahan kimia. Terima kasih Puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan sesi cabutan bertuah. Kita tak ada masa, so pagi ni sepatutnya kita tak ada sesi cabutan bertuah, tapi kita adakan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so jam
Di kaca skrin saya menunjukkan 9.45, so kita akan jalankan cabutan bertuah selama 10 minit saja. 9.55 sharp kita stop, kita bagi laluan kepada taklimat NC. So selepas daripada cabutan bertuah ini boleh terus kepada taklimat NC. So kita pagi ni kita ada 357 entry, right? 357 entry. So pagi ni saya akan putarkan roda ini selama 5 saat saja dan saya akan call up nama sebanyak 3 kali saja. So diminta semua peserta-peserta pesta minta ready jari anda di ruangan komen. Jika ada nama anda pop up di ruangan di paparan skrin FB Live, tolong inform saya ada dengan cepat sekali sebab 3 kali saja saya akan call up. Okey, tanpa membuang masa, kita terus kepada putaran pertama. 3 putaran je untuk sesi pada pagi ini. 3 putaran saja, tak ada, kita akan close terus. 9.55. Okay, kita tengok siapa yang kena. Muhammad Nazrul Hafiz bin Misran. Muhammad Nazrul Hafiz bin Misran. Sila munculkan diri anda di ruangan komen FB Live dengan menaip saya ada. Muhammad Nazrul Hafiz 1. Muhammad Nazrul Hafiz 2. Muhammad Nazrul Hafiz. Ya, tak ada, kita remove. Ada, okey ada. Ya ada. So tahniah Muhammad Hafiz Misran. Sempat screenshot tadi, kalau tak sempat. Okey, screenshot dan WhatsApp saya di talian 0133990108. Right? Muhammad Hafiz Misran. Okey, kita teruskan lagi untuk cabutan seterusnya. Kita ada 3 saja cabutan pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so cabutan kedua. Siapakah pemenang yang bertuah pada sesi pagi ini? Tuan-tuan dan puan-puan, Yanti Haja binti Hamzah. Puan Yanti Haja binti Hamzah, sila munculkan diri anda di bahagian komen dengan menaip saya ada. Okay, Yanti Haja 1. Yanti Haja 2. Yanti Hajar 3. Tak ada. Okey, tak ada. Kita teruskan lagi dengan putaran seterusnya. Ada 2 lagi cabutan tapi 9.55. Kalau tiada pemenang, kita terus close. Okey, kita tengok siapa yang dapat. Muhammad Yusof Muhammad Rashid. Tanya kepada Muhammad Yusof Muhammad Rashid, sila munculkan diri anda di ruangan komen dengan menaip saya ada untuk melayakkan diri anda memenuhi voucher Grab bernilai RM20. Okey, Muhammad Yusof 1. Muhammad Yusof 2. Muhammad Yusof 3. Tak ada. Kita remove. Muhammad Yusof, tak ada. Kita teruskan lagi dengan cabutan seterusnya. Mari kita tengok siapakah yang bertuah untuk slot cabutan bertuah yang kedua ini. Hiji, sila munculkan diri anda di ruangan komen FB Live dengan menaip saya ada. Hiji, 1. 2. Dah macam Zizi Kirana dah kita ni. Ya, tak ada juga, saya remove. Tak ada. Kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan untuk mencari pemenang bertuah bagi slot yang kedua. Slot cabutan bertuah kedua. Come on guys, come on. Standby jari anda di ruangan chat. Nur Afiza binti Abbas. Sila munculkan diri anda di ruangan chat dengan menaip saya ada untuk melayakkan diri anda memenuhi voucher Grab bernilai RM20. Nur Afiza binti Abbas. Nur Afiza 1. Nur Afiza 2. Afiza 3. Tak ada juga teman-temanku, sahabat-sahabatku. Laju gila, memang laju gila sebab kita nak beri laluan kepada taklimat NC, okey? So kita putar lagi. So
kita putar lagi guys, kita putar lagi, kita tengok siapakah yang bertuah untuk memenangi slot yang kedua ini. Rashidi bin Abdul Mubin. Rashidi bin Abdul Mubin. Sila munculkan diri anda di ruangan komen dengan menaip saya ada. Rashidi bin Abdul Mubin 1. Rashidi 2. Rashidi 3. Tak ada juga, kita remove. Okey, kita tengok dulu sekarang pukul berapa. Kita tengok dulu sekarang pukul berapa 9.50. So kita ada 5 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan. 5 minit lagi untuk kita cabut 2 lagi cabutan bertuah. Okey, kita putar. Kita putar. Come on guys, standby jadi anda di ruangan komen untuk menaip saya ada jika nama anda terpapar di paparan FB Live. Kita tengok siapa yang bertuah. Raja Nur Dahliana binti Raja Dahlan. Ni tak boleh. Ini kita remove. Ini urus dia ni. Ini tak boleh. Urus dia tak boleh. Okey, urus dia tak boleh memenangi cabutan bertuah. Minta maaf kita remove terus. Raja Dahlia. Raja Dahlan. Kita putar lagi. Hadiah ini hanya untuk peserta sahaja. Okey. Muhammad Dini Muhaimin bin Samsudin, sila munculkan diri anda di ruangan chat dengan menaip saya ada. Muhammad Dini Muhaimin, sila munculkan diri anda di ruangan chat dengan menaip saya ada. Sidi Abdul Mubin, saya adalah tuan, saya call up 3 kali saja. 3 kali tak ada, saya terus proceed. Okey, Muhammad Dini ada, tahniah tuan, tahniah Muhammad Dini Muhaimin bin Samsudin. Anda telah memenangi voucher Grab bernilai RM20. Alright, sila screenshot paparan di FB Live dan WhatsApp saya di talian 013-399-0108. Alright, so kita teruskan lagi. Dengan Syidi Abdul Mubin. Okey, tak apa, tak dapat kali ni tak apa. Sesi tengah hari nanti ada, sesi petang nanti lagi buat ada. Saya akan call up 3 kali saja tuan-tuan dan puan-puan 3 kali saja. Kita laju pagi ni, terlampau laju. Alright. So kita akan tengok siapakah pemenang cabutan bertuah yang terakhir. Muhammad Saidin bin Misnan, sila munculkan diri anda di ruangan komen dengan menaip saya ada untuk melahirkan diri anda memenangi voucher Grab bernilai RM20. Muhammad Saidin 1. Muhammad Saidin 2. Muhammad Saidin 3. Tak ada juga. Ada. Muhammad Saidin Misnan. Okey, tahniah kepada Muhammad Saidin Misnan. Sila screenshot paparan di FB Live dan WhatsApp saya di talian 013-399-0108. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kepada semua pemenang, tahniah kepada semua peserta kerana menyertai sesi cabutan bertuah ini dan terima kasih kepada semua dan kita berjumpa lagi pada pukul 11.30 untuk sesi ceramah seterusnya. Alright, stay tune bersama kami. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.